Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, bersyukur kita kepada Allah kerana kita dapat menyambung kita punya tadabbur. Lepas maghrib tadabbur, lepas isyak pukul 10 malam lagi tadarus. Pukul 7 pagi esok pagi tadarus. Pukul lepas maghrib tadabbur, insya-Allah. Saya bukannya tahu sangat semuanya, tapi apa yang saya tahu saya sebarkan tu je, memberi manfaat kepada orang. Jadi apalah gunanya kita membaca kalau kita tak faham ayat tersebut, betul? Dan apalah gunanya kita membaca kalau baca pun tak baca tu tak betul? Apa guna kita belajar mengaji kalau bacaan tak betul? Apa gunanya dalam Islam tapi tiang agama pun sengit? Boleh. Jadi nak tiang agama tegak perlu betulkan konkret dia. Apa benda konkret dia? Konkret dia ialah 3 rukun tu, antaranya qauli, rukun kita membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran yang saya tawarkan, bukan saya tawarkan lah, saya guna untuk membaca, saya mengajar anda dalam tadarus dan sebagainya. Saya menggunakan Al-Quran waqaf ibtidak, iaitu Al-Quran yang mana ada dia punya ketanda-tanda apa patut kita berhenti, mana patut kita berhenti, mana patut kita sambung. Dan jika anda beli Al-Quran ini juga anda akan dapat kad pitah macam ni. Kad pitah ni dia sangat membantu. Saya akan perkenalkan kepada anda kaedah haraki ni membantu orang-orang yang mana orang dewasa yang malu nak belajar, malu nak pertingkatkan dia punya kualiti bacaan dia. Jadi itulah saya punya usaha sebenarnya, nak membantu orang, especially orang yang besar, dewasa, yang malu nak upgrade diri, bacaan dia. Kalau pelajar boleh masuk kat sekolah, mereka memang mahu nak belajar. Yang dewasa ni kadang-kadang mereka malu. Betul. Jadi amat penting untuk mereka belajar kaedah yang kami nak perkenalkan. Di samping itu beli Al-Quran ini untuk kami ajar sedikit demi sedikit. Bila anda beli Al-Quran ini, kita akan bagi video panduan dan e-book untuk anda tahu cara guna dan membacanya dengan cepat. 6 tajuk sahaja anda kuasai, insya-Allah anda akan dapat kuasai bacaan yang fasih. Baik, kita terus kepada tajwid bacaan surah Al-Bayyinah. Bagi yang ada Al-Quran ini boleh buka untuk kita sama-sama membaca. Untuk sama-sama kita belajar. Kalau tiada Al-Quran ini pun buka Al-Quran lain yang seumpama macam ni, ada warna-warni, itu sebaiknya lah. Kerana kita nak tahu mana yang dengung, mana yang perlu kita tekan, kita abaikan. Boleh. Al-Quran lain pun yang berwarna-warni pun ada juga, yang kelabu seperti ini. Baik. Okey, kita mulakan dengan baca Al-Fatihah dulu sebagai pembuka kepada segala apa-apa pun majlis. Sebab itu dinamakan surah Al-Fatihah kerana maksudnya pembuka surah, pembuka apa-apa pun kita nak baca mesti dimulakan dengan isti'azah dan basmalah. Al-Fatihah. Basmalah ni kepunyaan Al-Fatihah. Ini bukan kepunyaan Al-Fatihah. Ini bukan kepunyaan Al-Bayyinah. Ini sekadar permulaan. Sebab tu Al-Fatihah ini, basmalah ini merupakan pembuka. Baik. Terima kasih kepada yang join. Tak kita beri manfaat kepada ramai orang. Dekat kenalan-kenalan anda yang nak upgrade bacaan dia dengan cara kita share kepada
Mereka boleh. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saya ingat saya nak terang satu persatu ayat, satu dan tajwid. Mudah. Boleh. Maksudnya anda dengar bacaan yang betul, kemudian kita kaji sama-sama tajwid ni ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Baik, mari kita masuk tajwid terus. Lam, apa ada hukum tak dekat sini? Lam, okey, mim mati saya sebut sebelum ni merupakan izhar syafawi. Mim mati atau nun mati. Jadi izhar kita tidak warnakan sama ada hijau atau merah. Kerana itu hanya untuk dengung dan hukum yang selain daripada izhar. Jadi nun mati atau tanwin yang selari kita tak warnakan. Boleh. Okey. Lam yakunil ladzina kafaru, di sini tiada hukum. Cuma ada huruf yang kita abaikan iaitu alif wasal. Kita warnakan kelabu. Mudah untuk anda faham. Lam yakunil ladzina. Di sini ada harakat. Mad asli. Kategori ya. 2 harakat sahaja. Ladzina kafaru. Okey, ni 2 harakat sahaja. Ini merupakan alif yang kita tidak tambahkan harakatnya. Ia sekadar syarat kepada perkataan ini memang dia mempunyai alif. Boleh. Okey. Lam yakunil ladzina kafaru. Di sini ada satu huruf yang kita tekan atau kita gandakan, iaitu lam yang bertanda syaddah. Kita gandakan bunyinya. Alladzina kafaru min ahli. Okey, di sini saya sebut jika mim mati atau nun mati merupakan izhar. Jelas. Kita tak warnakan warna hijau atau warna merah. Jadi ini merupakan izhar. Boleh. Dua-dua nama izhar. Perbezaannya ini syafawi, ini halqi. Izhar halqi. Min ahlil kitabi. Di sini ada huruf yang kita abaikan. Ahlil kitabi. Di sini ada huruf mad asli yang kita panjangkan 2 harakat. Min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta. Okey, wal musyrikina ni sama je macam ni, ada alif lam wasal. Okey, ini merupakan alif lam qamariyah ya. Nak tahu qamariyah ke syamsiah, selepas alif lam jika ada tanda syaddah ataupun W tu, itu baru dikategori sebagai alif lam qamar syamsiah. Musyrikina di sini 2 harakat ya. Mufakkina di sini kita warnakan nun ini berwarna hijau. Kerana apa? Kerana dengung. Memang ada dengung di sini. Tetapi kita dah bezakan warna hijau saya dah sebut sebelum ni merupakan ikhfa. Warna merah merupakan idgham. Perbezaannya ada bezanya. Memang dua-dua dengung, tetapi bezanya ini dengung dia tidak sekuat merah. Merah dia dengung yang sampai masuk. Sampai memasukkan. Seumpama nun tu tak ada langsung. Macam tu. Ini nun dia boleh jadi ada lagi. Ini merupakan ikhfa bermaksud sembunyi. Mufakkin. Nun tu seumpama ada sifat yang kita sebut.
Tetapi jika merah, seperti ini merah, jadi kita tak sebut nun mati tu. Dia dah dimasukkan ke dalam mim. Boleh? Okey, jadi ini merupakan ikhfa. Mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Okay, di sini ada satu huruf yang kita tekankan. Di sini ada ya, 2 harakat. Hatta, di sini ada juga huruf yang kita tekankan. Di sini ada alif, harakat atau mad asli. Ta'tiyahumul ta. Okey, ini bila hamzah mati, maka sebutan dia ta'tiyahumul bayyinah. Okey, di sini ada huruf kita tekan, kita gandakan bunyinya, iaitu ya. Ya, kita tekankan bunyi bayi. Sebut kita lipat gandakan bunyinya. Di sini juga ada alif wasal, kita abaikan. Cuba bayangkan jika Al-Quran, anda baca Al-Quran Arab yang tak ada warna, kemungkinan anda akan baca ayat ni mun. Kerana apa? Kerana anda tiada ilmu tajwid. Ilmu tajwid, nun mati bertemu fa merupakan ikhfa. Jadi bila anda dah beli Al-Quran ini, anda tak perlu ingat benda tu dah. Anda apa benda yang nampak warna hijau, automatik je anda dengung je. Boleh? Okey, kita masuk ayat kedua. Rasulum min. Di sini saya dah sebut. Inilah idgham. Beza dengung idgham dan ikhfa ialah dengung idgham ni dia lagi kuat. Dia punya apa nama ni? Nun tu seumpama tak ada dah. Tanwin kan dengung. Dah tanwin kan nun mati. Jadi tanwin dalam nun mati dalam tanwin ni dah tak ada dimasukkan ke dalam mim. Sebutan dia langsung tak ada. Seperti ini ada. Jadi Rasulun minallahi. Terima kasih yang baru join. Kak Lily yang masih setia sejak dia tadarus pagi tadi. Dan ibunda dan adik yang dikasihi. Baik. Minta kita sebarkan kepada kenalan-kenalan untuk mereka mereka pun nak belajar juga. Mereka yang nak upgrade bacaan mereka. Kita nak bantu lebih ramai orang supaya mereka tak salah faham dalam mengenali bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Especially yang surah lazim ni. Okey. Jadi nun mati dalam tanwin ni dimasukkan ke dalam mim. Jadi bunyi nun mati langsung tiada. Rasulun minallahi. Di sini ada alif wasal, kita abaikan. Jadi saya dah expect tuan-tuan dah faham alif wasal ni. Saya tak perlu jelaskan. Minallahi yatlu suhufam. Di sini ada satu harakat mad asli. Kita panjangkan 2 harakat sahaja. Suhufam. Di sini tanwin berwarna merah. Maka merupakan idgham. Saya dah jelas sebelum ni kat tuan-tuan, idgham ada 2. Yang satu mempunyai dengung, yang satu lagi tak mempunyai dengung. Yang satu dia mempunyai dengung kerana dia bertemu dia dengan warna hijau dengan warna merah merupakan dengung. Tetapi jika merah ni bertemu lam atau ra, maka dia tidak dengung. Jadi idgham ada 2. Jangan confuse. Yang idgham yang tak ada dengung tu hanya bergabung dengan 2 huruf saja, sama ada lam atau ra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lily. Okey, jadi suhufam di sini nun mati dimasukkan ke dalam mim. Jadi seumpama tak ada. Seperti ini juga. Suhufam mutahharah. Okey. Di sini ada huruf yang kita tekankan iaitu ha. Jadi kita lipat gandakan bunyinya. Mutahharah. Okay, kat sini kita nampak juga ada tanwin berwarna hijau. Kerana apa dia berwarna hijau? Kerana jika saya sambungkan ayat 2 ni ke ayat ketiga, maka terjadilah hukum ikhfa di sini, dengung di sini. Jadi kalau kita berhenti, maka tak terjadi hukum tersebut. Baik, contohnya mutahharatan fiha. Boleh ya? Okay, kita sambung ayat ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Okey. Jadi kat sini ada harakat ya, 2 harakat. Kutubun di sini tanwin berwarna hijau. Jadi berwarna hijau merupakan dengung, ikhfa. Dengung yang tak kuat seperti idgham. Nun dia masih ada. Kutubun qayyimah.
Nun dia tak masuk dalam ni, cuma disembunyikan. Itu maksud ikhfa, sembunyi. Kutubun qayyimah, di sini ada huruf yang kita tekankan, iaitu ya. Dan di sini juga ada tanwin berwarna merah. Apa maksudnya? Tanwin ni idgham. Nun mati ni dimasukkan ke mana? Ke dalam waw ni. Jadi nun mati tu memang tak ada langsung bunyi dia sebab dia dimasukkan. Kalau macam ni tak dimasukkan, dia hanya bunyi saja. Jika saya sambung bunyi dia qaimatun wa ma. Jadi langsung tak ada bunyi. Kita terus sebut ta dan waw. Ayat keempat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Okey, wa ma tafarraqa, di sini ada mad asli panjang 2 harakat. Di sini ada huruf yang kita tekankan. Di sini tiada hukum tajwid ya. Cuma ini tajuk panjang pendek dan huruf yang kita tekankan sahaja. Tafarraqal ladzina, di sini tiada hukum tajwid. Di sini ada 2 harakat, di sini ada huruf yang kita tekankan. Ladzina utul, di sini ada waw yang kita panjang ke 2 harakat. Di sini bukan harakat. Waw ini adalah waw yang tiada harakat. Sebab apa? Kerana dah dimatikan oleh lam tersebut. Lam ini dah melucutkan jawatan harakat nema ni. Asalnya ni memang ada harakat. Boleh. Jadi sebab itu kita kelabukan supaya anda faham bahawa ayat tersebut tidak boleh diharakatkan. Utul kitaba illa min. Di sini ada lam yang kita tekankan. Di sini ada huruf harakat mad asli. Okey, di sini ada satu mim kecil ni bermaksud iqlab. Iqlab pun dengung juga tuan-tuan. Perempuan, sorry. Yang maksud perempuan je. Jadi perempuan yang iqlab juga merupakan dengung. Bukan idgham ya. Dengung juga. Tetapi dengung iqlab hanya yang nun mati bertemu ba. Selain dari ba dia jadi idgham atau ikhfa. Boleh. Okey, illa min, sama ada kita nak baca mim atau min, dua-dua boleh ya. Min ba'di ma ja'atuhumul. Di sini panjang cacing ni, sanda cacing 6 harakat. Jadi kita memang warnakan cacing ni warna biru supaya anda mudah jelas faham. Ja'atuhumul bayyinah. Jadi ni konsep sama juga macam ni. Ya ni ditekankan. Kemudian ni dimatikan. Okey, baik. Di sini tiada hukum tajwid. Kita masuk ayat kelima. Wa ma tafarraq wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Okey, kenapa saya berhenti kat sini sedangkan tak ada pun? Okey, ini untuk jika anda yang kurang nafasnya, tak cukup nafasnya, boleh berhenti di sini. Walaupun dia tak buat tanda sebab yang dia pendek je. Sepatutnya boleh je sampai sini. Contoh, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Okey, itu untuk orang yang boleh ya. Okey ya. Kita kaji tajwid dia. Wa ma, jadi ada tanda cacing. Saya lupa di sini cacing ni dia sama ada bila ada tanda cacing dia merupakan mad wajib atau mad jaiz jika ada tanda cacing ya tuan-tuan, tuan-puan, perempuan ni semua perempuan. Jadi tanda cacing sama ada mad jaiz atau mad wajib. Mad jaiz ialah dalam satu kalimat, dalam 2 kalimat, mad wajib dalam 1 kalimat. Contoh ni majaa, ja'at humu dalam satu perkataan. Jadi dia merupakan mad wajib. Mad wajib muttasil. Di sini wa ma umi dia bertemu hamzah di dalam 1 ke 2 kalimat. Kita tengok dia bertemu di dalam 2. Wa ma merupakan 1 kalimat, umiru juga merupakan 1 kalimat, maka terjadi hukum mad jaiz munfasil.
Umiru, di sini ada cacing juga, so ada juga hukum mat jaiz atau mat wajib di sini. Kita tengok cacing ni bertemu hamzah di dalam satu kalimat atau dua kalimat. So dia merupakan mat wajib, mat jaiz macam ni juga mat jaiz mufasil. Umiru illa, di sini ada lam yang kita tekankan, liya'budullah. Di sini ada waw yang harakat kita abaikan. Ini yang patut kita abaikan. Huruf yang kita kelabukan supaya anda tak keliru, supaya anda tak tambah harakatnya, kerana semua ni seperti ini juga dilucutkan jawatannya oleh lam ni, syaddah ni. Boleh lam yang mati atau lam yang syaddah ini mematikan pangkat harakat dia ni ya. Liya'budullaha mukhlisin. Jadi kenapa saya panjangkan Allah? Memang sebutan nama Allah kita bukan ada harakat di sini ya. Special sikit sebutan nama Allah ni. Allah mukhlisina lahuddin. Di sini juga ada alif lam yang kita abaikan kerana dilucutkan jawatannya oleh dal. Jadi inilah merupakan alif lam syamsiyah. Lahuddin. Di sini ada harakat dua. Hunafa. Jadi saya sebut cacing, of course mesti ada dua hukum, sama ada mat jaiz atau mat wajib. Jadi kita tengok di sini dalam satu kalimat ke dua kalimat dia bertemu hamzah ni dalam satu kalimat, so mat wajib, wajib muttasil. Wa yuqimus salat. Di sini ada banyak huruf yang kita abaikan sebab dilucutkan jawatan oleh sad. Jadi ini juga merupakan alif lam syamsiah seperti ini ya. Yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Di sini juga ada banyak huruf yang kita abaikan. Waw bawah ni, kerana kita tak pakai waw harakat bawah ni, kita pakai alif yang kecil ni ya. So harakat dia dua juga. Wa yu'tuz zakah. Di sini juga kita lucutkan jawatan dia, harakat dia. Okey. Zal ini merupakan doa alif lam syamsiah. Jadi di syamsiah ni melucutkan jawatan harakat yang alif lam dan waw. Jadi senang cerita, bila ada huruf yang kita tekankan, dia banyak melucutkan jawatan harakat alif waw ya mat asli. Banyaknya lah. Okey. Di sini juga ada waw yang kita abaikan kerana kita pakai alif atas ni. Harakat juga seperti ini ya. Salata, zakata. Kenapa tak pakai alif? Kerana dalam ejaan zakat dan salat memang waw kita pakai ya dalam Arab. Wa dzalika dinul qayyimah. Okey, wa dzalika dinul qayyim. Tiada hukum tajwid. Kita masuk ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Okey, di sini inna, di sini saya dah sebut nun yang bertanda syaddah atau nun yang kita tekankan semestinya merupakan wajib dengung, wajibul ghunnah. Innal ladzina kafaru min, di sini ada hukum izhar halqi, izhar kerana nun mati atau mim mati merupakan izhar ya. Ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi di sini juga ada nun mad syaddah seperti ini, nun yang kita tekankan. So ini jadi jika anda nampak nun yang bertanda syaddah atau mim bertanda syaddah, kita akan warnakan warna merah. Jika syaddah ni tak warna merah, yang berwarna merah hanya kita buat untuk nun dan mim sahaja. Nun dengan mim sahaja kita buat berwarna merah ni sebab dia mempunyai dengung. Saya dah sebut jika dengung kita buat warna merah atau hijau. Jadi kita dah nampak dekat sini ada satu cacing. So kita dah cakap cacing of course mesti ada mat wajib atau mat jaiz. Sama ada mat wajib atau mat jaiz, kita tengok dia dalam satu kalimat, dia bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat atau dua. Jadi kita nampak dah terang di sini dua kalimat, so mat jaiz munfasil. Jadi kat sini juga ada waw yang kita abaikan. Jadi kalau kita nampak dekat surah Al-Quran lain, Al-Quran Madinah contohnya, anda akan nampak ini warna hitam seperti mana-mana huruf yang lain. Jadi anda akan bagi orang yang tak tahu cara membaca yang betul, dia akan main tibai membaca harakat di sini. Jadi salah ya sebenarnya. Itu sebab Arab dalam resam, kalau ikutkan sebelum Sayyidina Osman, Al-Quran ni tak ada baris. Jadi sentiasa di-upgrade pada setiap zaman. Jadi pada zaman Sayyidina Osman telah membuat baris supaya mudah
orang ajami atau orang yang selain Arab mudah untuk membaca Al-Quran dengan bertajwid dan betul. Tetapi itu belum cukup. Kerana masih ramai yang tak boleh, sebab tu kita buat kaedah berwarna-warni ni so anda mudah faham. Contoh ni Rasam Osmani lah ni. Buat bulat ni, tanda bulat ni merupakan waw yang kena abaikan. Waw ni, tu dia buat tanda bulat macam ni. Bukan tanda mati. Di sini juga ada tanda cacing. Jadi of course cacing mesti bertemu dengan hamzah. Tak ada lain punya. Kita tengok hamzah mana ni hamzah dia. So dalam satu kalimat mat wajib. Hum di sini ada mim mati merupakan izhar syafawi, sama ya mereka dua. Hum syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Okey. Di sini tiada hukum tajwid melainkan hanya huruf yang kita tekankan ra dan ya. Okey, saya baca habis dulu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Okey, di sini nun ini merupakan wajib dengung, wajibul ghunnah. Nun yang kita dengungkan seperti mana nun ini. Dan mim syaddah, tapi di sini tiada mim syaddah. Ada mim syaddah iaitu ni. Ini merupakan wajib dengung. Okey, ini bukan wajib dengung. Ini memang wajib dengung tapi bukan wajibul ghunnah sebab dia ini merupakan idgham ma'al ghunnah. Jadi ini wajibul ghunnah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Di sini tadi hukum tajwid. Di sini ada huruf banyak kita abaikan. Wow ni sebabkan sad ni. Boleh ya? Boleh ya tuan-tuan? Sekejap ya. Okey, seterusnya okey, kita jumpa lagi. Wow yang kita abaikan seperti ini, saya dah jelaskan. Wow ni kita abaikan. Okey, ini tanda cacing, so ini merupakan mad wajib. Mad wajib muttasil, satu kalimat. Hum di sini juga mim mati merupakan izhar syafawi. Khairul bariyah. Di sini hukum mad lin ya atau waw mati yang mana sebelumnya baris atas merupakan mad lin atau huruf yang lembut. Bariyah. Okey, tiada hukum tajwid di situ. Kita masuk sebelah. Nampak tak? Okey, harap nampak ya. Okey. Terima kasih kerana menceriakan live ini dengan tanda good dan like. Okey. Kita masuk ke ayat ke akhir. Sorry. Skip pula. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Okey, baik. Kita kaji dia punya tajwid. Jaza saya dah cakap jika ada tanda cacing, of course sama ada mad jaiz atau mad wajib. Kerana dia hanya bertemu dengan hamzah. Sama ada dua atau dalam satu kalimat, itulah merupakan mad jaiz atau mad wajib. Jadi di dalam satu kalimat kita tengok ini merupakan mad wajib muttasil, ya. Okey, di sini ada mim mati. Mim mati merupakan izhar seperti mana nun mati. Kita tak warnakan izhar ya. Dan nun ini kita dah warnakan hijau, so of course semua dah tahu nun ini merupakan ikhfa. Rabbihim, di sini je kita bertemu izhar syafawi yang seperti ini juga. Jadi hukum ini izhar ya. Jannatu, di sini ada nun yang bertanda syaddah, so saya dah terangkan nun yang bertanda syaddah atau nun kita tekankan merupakan wajib dengung, wajibul ghunnah. Nun yang kita warnakan warna merah, syaddah ni warna merah kerana dia ada kelainan sedikit dengan syaddah yang lain. Dia mempunyai dengung. Jannatu adni, di sini ada tanwin yang kita warnakan hijau kerana ia merupakan dengung, ikhfa. Tajri min, di sini nun yang kita warna hijau kan merupakan ikhfa juga seperti ini. Tahtihal anharu kha, tiada hukum tajwid di sini. Cuma ada satu alif yang kita abaikan, warna kelabu.
Kenapa? Kerana lam ni dah matikan dia punya harakat dia. Khalidina fiha abada. Di sini cacing ni bertemu hamzah. Jadi ini dalam satu kalimat atau dua. So kita nampak ada dua kalimat. So ini merupakan hukum mad jaiz mufasil. Abada. Ini merupakan tanwin idgham. Nak azan dah ya. Jadi saya sambung sikit lagi. Radiyallahu anhum wa radu an. Okay, di sini ra ni kita warna ke hijau kerana apa? Kerana kita warnakan sebab abada radi bertemu dengan ni merupakan hukum idgham bila gunnah. Idgham yang tak ada dengung, so kita warnakan syaddah ni warna hijau. Ini warna merah, ini warna hijau. Okay, kita teruskan anhum. Di sini juga ada mim mati merupakan izhar syafawi seperti mana ini. Waradu'an. Di sini ada hukum nun mati atau mim mati. Saya dah sebut jika nun mati atau mim mati merupakan izhar. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi nun mati ini merupakan izhar. Semua izhar apa? Bukan halki, bukan syafawi. Dia merupakan izhar mutlak. Dzalika liman. Di sini nun mati ini merupakan izhar halki. Jika nun berada tengah mutlak, jika hujung halki. Senang je. Liman khasyiya rabbah. Jadi tiada hukum tajuk di sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi ada waw kecil. Saya dah sebut jika ada waw kecil atau ya kecil merupakan hukum mad silah. Okey, mad silah. Senang je nak tahu mad silah ada dua, mad silah tawilah dan qasirah. Jika mad silah ada cacing bukan mad silah tawilah. Jika tak ada cacing mad silah qasirah, ya. Tetapi dia takkan jadi mad silah jika kita tak sambungkan kepada bis. Kita tak sambung rabbahu bismillah. Faham? Okey, baik, selesai sudah kita punya tajwid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, saya nak cerita serba sedikit tentang surah Al-Bayyinah ini. La haula wala quwwata illa billah. Sampai kita sahur azan. Baik, surah Al-Bayyinah menceritakan tentang tajuk surah Al-Bayyinah ini menceritakan tentang bukti yang nyata. Bukti yang jelas. Kerana apa bukti ni, tuan-tuan? Ini menceritakan apa? Bukti apa ni sebenarnya? Bukti bahawa kebenaran kitab Al-Quran. La haula wala quwwata illa billah. Jadi pada zaman dulu, sebelum turunnya risalah Islam ini, ulama-ulama, dia bukan digelar ulama. Zaman dulu sebelum Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, itu semua dinamakan ahli kitab. Macam zaman kita gelar ulama. Ulama ni maksudnya orang yang berilmu, orang yang menelaah kitab. Itulah maksud ulama, orang yang berilmu. Pada zaman dahulu sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, mereka ulama zaman dulu, ulama Nasrani, ulama Yahudi, ulama sebelum tu lagi merupakan ahli kitab. Mereka yang menelaah kitab, mereka yang mengkaji kitab. Jadi mereka tahu ahli kitab ni mereka seorang ulama Yahudi, ulama Nasrani. Mereka tahu tentang apa benda yang akan berlaku pada akhir zaman, akan lahir seorang Rasul yang terakhir. Mereka percaya. Jadi ahli kitab ni mereka percaya akan lahir Nabi yang dinamakan Ahmad. Dalam surah Saf ada sebut, surah Saf, min ba'di ismuhu Ahmad. Maksudnya akan datang selepasku. Ini kitab Injil ada sebut, selepas aku namanya Nabi yang dinamanya Ahmad. Jadi orang ahli kitab yang menelaah kitab ni sudah tahu tentang kehadiran Nabi. Cuma mereka punya tanggapan ialah Nabi yang mereka fikir akhir zaman ni datang dari kelompok mereka. Mereka fikir Nabi yang terakhir ini akan lahir di kalangan mereka, sebagaimana Nabi-Nabi yang sebelum ini semuanya lahir di kalangan mereka, iaitu di kalangan Bani Israel. Nabi start daripada Nabi mana? Ishaq, Yaqub. Bani Israel tu maksudnya anak-anak Nabi Yaqub, ya. Yaqub, Yusuf, Ayub, kan? Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib.
Syuaib bukan, Ayub bukan, Musa, Harun, Zulkifli bukan, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasak saya tak pasti, Yunus bukan juga, Yunus diutuskan di Ninawa, Nabi Syuaib di Madian, dekat juga dengan kota Bani Israel. Kemudian apa? Yunus, Zakaria Bani Israel juga, Yahya Bani Israel juga, Isa Bani Israel. Bayangkan banyak Bani Israel, tapi mereka tak pernah beriman kepada Allah. Mereka sombong. Itulah bezanya akhlak Bani Israel dengan akhlak orang Arab, akhlak orang Islam dengan orang Yahudi. Bani Israel, orang Yahudi ni kebanyakannya daripada Bani Israel. Israel sekarang Zionis. Tapi ada tanggapan Zionis ni adalah orang-orang lain yang sahaja nak memburukkan Yahudi. Macam-macam cerita. Jadi benda tu kita perlu banyak kajian. Jadi apa benda yang nak ceritakan dalam surah Al-Bayyinah ialah, saya singkat ya, saya tak baca satu persatu ayat kerana banyak ayatnya. Dan saya pun bukanlah ahli tafsir, so saya tak nak memandai-mandai. Cuma saya menjelaskan apa yang saya faham ialah ahli kitab, orang Yahudi punya ahli kitab, ulama ni mereka mempercayai bahawa Nabi yang terakhir akan lahir di kalangan mereka. Jadi mereka memang tak akan percaya dengan selain daripada yang lahir pada kalangan mereka. Lagi-lagi lahir di tanah Arab. Mereka benci orang Arab. Mereka fikir orang Arab ni orang yang tak bertamadun. Sebab Nabi tak pernah lahir langsung di kalangan Arab. Langsung. Tetapi mereka lupa yang orang Arab ini adalah keturunan daripada Bani Nabi Ismail. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, mereka fikir Nabi yang terakhir akan lahir di kalangan mereka. Mereka ni, mereka seronok Nabi akan lahir banyak dekat mereka. Mereka sombong. Tapi mereka tak beriman kepada Allah. Tetap kembali murtad. Itulah Allah. Bezanya Bani Israel dengan Arab. Arab ni Allah hantar sekali je Nabi Muhammad, terus mereka beriman. Itulah kehebatan orang Arab ni. Jadi, apa yang nak beri bukti surah Al-Bayyinah ni, nak beri bukti kepada orang ahli kitab ni, orang Yahudi dan Nasrani ni, bahawa kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW merupakan benar. Jadi pada Madinah tu banyak orang Yahudi yang singgah di situ. Ada banyak kisah macam mana orang Yahudi ada di Madinah. Boleh rujuk dekat video-video ustaz yang sejarah tu, hebat sejarah tu, saya lupa nama dia. Banyak sebab kenapa macam mana orang Yahudi ni boleh ada di Madinah. Sebab apa? Mereka dah tahu. Mereka ada juga yang tahu yang Nabi ni akan muncul di tanah Arab. So, mereka tunggu di Madinah. Tapi bila dah muncul Nabi di Madinah, berhijrah ke Madinah, mereka tak beriman. Mereka tak suka. Mereka kata, tak mungkinlah Nabi daripada kalangan Arab. Orang yang tak bertamadun duduk kat padang pasir. Tetapi tak semua ahli kitab macam tu. Seperti seorang ahli kitab yang warak dan tawaduk, namanya Buhairah. Mungkin ramai yang dah kenal. Buhairah ini merupakan seorang pendeta Yahudi yang sangat warak dan alim. Merupakan ahli kitab juga. Yang mana ketika Nabi berniaga di Syam dengan Abu Talib, ketika Nabi berumur 12 tahun, yang mana Abu Hurairah ni menunggu kedatangan rombongan Arab ni, dia nampak ada satu keajaiban di apa nama ni, di rombongan perdagangan ni. Jadi dia mencari seorang budak. Dia nampak orang budak ni macam istimewa je. Jadi dia panggil budak ni. Budak ni namanya Muhammad. Jadi dia minta nak buka belakang dia semua. Dia nampak khatamun nubuwah belakang Nabi. So dia kata kat Abu Talib, kau bawa balik budak ni, jaga dia elok. Tu Abu Hurairah. Sebab kata Abu Talib kata, kenapa? Kerana nanti orang Yahudi bunuh budak ni. Dia pun tak boleh terima. Dia pun sombong. Dia pun tak terima yang Nabi dilahirkan di kalangan orang Arab. Boleh. Jadi banyak ahli-ahli kitab pada zaman dahulu yang menyebabkan turunnya surah Bayyinah ni, untuk menerangkan tentang kebenaran Al-Quran ini, yang mana dalam kitab Injil pun disebut, dalam kitab Taurat dan Zabur pun sebut. Boleh. Jadi Bayyinah ni bukti bahawa Al-Quran ini benar. Jadi ahli kitab banyak yang masuk Islam, antaranya Abdullah bin Salam, seorang yang hebat ulama orang Yahudi. Ramai orang Yahudi terkejut kerana Abdullah bin Salam, ulama mereka yang mereka sanjung, ahli kitab yang mereka sanjung, masuk Islam. Anda boleh baca kisah Abdullah bin Salam. Saya tak sempat nak cerita kerana nak solat dah. Baik. Ahli kitab orang Yahudi Nasrani akan menyangkut. Okey, ya betul. Okey, baik, setakat itu saja kot. Saya nak saya hanya jelas serba sedikit saja kerana ada beberapa pihak yang menegur supaya tidak terlalu obses dalam menerangkan, kerana kita ni tidak bertauliah, bukannya. Tidak dia termasuk dalam kalangan ahli-ahli tafsir yang hebat.
Jadi saya menerang apa yang saya tahu dan saya sebarkan, itu saja. Baik, setakat itu saja. Dah azan. Saya beransur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.